Assalamualaikum semua, selamat pagi. Anda sedang menonton Malaysia Hari Ini berbaju biru, saya dan Afak, ya? Wow, wah. Macam mana sekarang? Kalau tengok memang kita berbaju biru hari ini, seperti tahu-tahu je warna kegemaran saya. Oh, ya ke? Memang sebenarnya Afak saya dah set dengan tim. Dan kepada anda semua, bagaimana hari anda hari ini? Semuanya bagus-bagus saja ke bulan puasa ni? Biasalah, saya paling banyak saya dengar, oh, dahaga betul sebab sekarang ni musim panas. Tapi memang betul, memang musim panas. Dan memang betul kita kena minum air wasak lebih daripada biasa ni, Afak. Betul lah. Sedar tak sedar dah pun meski lapar Ramadan. Kita macam orang budak-budak kecil-kecil lah kan. Hari yang pertama, hari kedua kita akan kira lah berapa hari kita berpuasa. Semalam sedar tak sedar dah seminggu. Hari ni kayaknya dah hari ke-8 dah kita berpuasa. Kejap saja. Tapi bercakap tentang cuaca tu, saya perasan daripada hari pertama Ramadan sampailah semalam, keadaan cuaca memang sama sahaja. Keadaan memang berlarutan panas itulah kan. Orang cakap itu adalah cabaran untuk kita yang berpuasa. Jadi di kesempatan ini juga kita nak nasihatkan jugalah kalau ambil juara sahur itu nanti ataupun pagi tadi, kalau boleh kita lebihkan air masak. Air putih itu penting untuk kita nak menjalani kehidupan seharian kita. Dan tentunya dalam Malaysia ini kita ada banyak perkongsian. Hari ini kita ada nostalgia seni. Siapakah beliau? Kalau nak tahu, tadi kami dengar suara sikit macam pagi-pagi boleh macam ni suara. Boleh sampai pitching semuanya. Tapi penyanyi ni pagi-pagi lagi dia dah cemburu lah. Dia dah cemburu. Kenapa? Tak tahu lah. Dia bukan hari ini je. Sebelum ni pun dia memang cemburu je. Afak bagi hint sebenarnya. Jadi anda kena teka siapakah beliau sebentar lagi. Ya, betul. Dan sebelum kita nak mulakan tu, tadi ada cerita tentang cuaca kan? Jadi mari kita tengok cuaca sebenarnya. Okey, keadaan cuaca kita lihat ramalan keadaan cuaca di sebelah pagi ini seperti biasalah di KL, KK Labuan cerah. Cuma di Kuching saja ada berlaku sedikit hujan. Ya, dan kebanyakan tempat lain seperti Kuantan, Kota Baru, Kota Terengganu, lepas semua cerah. Tapi ini dijangka pada waktu pagi inilah. Saya perasan juga kadang-kadang pagi memang panas sangat. Petang tu ada hujan sedikit. Dia kalau orang cakap kalau panas yang sangat-sangat kan, orang cakap petang-petang mesti hujan. Betul. Dan ini yang tadi Afak cakap memang dijangka panas tu kan. Cuaca panas dijangka kekal hingga bulan April kepada anda semua yang tertanya-tanya. Sampai bila kita panas ni? Kiranya ini dah dugaan kita berpuasa di bulan Ramadan. Betul ya, Afak? Tak boleh pandang apa? Ini pun antara dugaannya. Dugaan, okey. Nampak? Hingga April. Daya sebut tadi apa? Cuaca panas dijangka kekal hingga April. Okey, kalau kita lihat dekat sini, kata daripada Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal Jabatan Met Malaysia kata dalam tempoh Equinox yang menyaksikan jangka masa siang dan malam adalah sama. Matahari berada tepat pada garisan khatulistiwa dalam proses pergerakan dari hemisfera selatan ke hemisfera utara. Tapi benda-benda macam ni lebih kepada sains, orang macam tak faham sangatlah kan. Tapi apa yang boleh kita katakan kat sini, cuaca panas ni akan berlarutan sehingga bulan depan. Baik, itu cuaca. Okey, sekarang ni kita nak ke seterusnya pula. Tentang itu KBS pertimbang anjur sukan Commonwealth 2026 bersama Singapura. Jadi cadangan untuk Malaysia menjadi tuan rumah ni bersama Singapura berada dalam pertimbangan Kementerian Belia dan Sukan. Jadi Menteri Han Ayu ditanya sama ada Malaysia mengadakan perbincangan dengan Singapura. Berhubung dengan itu, masih mempertimbangkan semua aspek. Jadi tak boleh mendahului kabinet lah, kena dalam perbincangan dulu. Tapi menarik juga sebenarnya kalau sukan Commonwealth 2026 bersama dengan Singapura ni. Tapi itu sekadar difasaskan perbincangan lagi. Tapi walaupun kita harapkan akan ada satu tanda aras yang positif lah. Ya, betul. Sebab kita mengharapkan agar kita dapat menjadi tuan rumah lah. Sebab apa? Sebab kalau kita jadi tuan rumah ni banyak advantage untuk kita. Kita boleh letakkan apakah pingat-pingat sasaran kita, sukan-sukan yang kita rasa macam boleh kita dapat pingat emas dan sebagainya. Betul. Kan. Dan tentunya mesti ramai rakyat Malaysia yang akan bersorak lebih sikit. Yes, betul. Bila di tuan rumah kan. Ingat tak Commonwealth 98? Kita dapat tempat keempat tau waktu jangan tu. main. Saya waktu tu rasa memang standing in the eyes of the world. Okey, Daya. Ni apa ni? Kita kan sekarang ni mempromosikan Raya Dolu-Dolu. Raya macam dulu-dulu. Jadi seperti masa kalau dulu-dulu punya raya, kita dapat kad raya tau. Betul lah. Jadi kat awak tu kad raya untuk siapa? Awak buat ke, orang bagi ke? Saya suruh orang hantar dekat kita semua. Okey, ini kad raya untuk kita semua, penyampai-penyampai Malaysia hari ini dan juga kru penerbitan semuanya lah. Dia tulis kat sini, tengok ni. Tunjuk sikit kat skrin. Tulisan tangan dia tak type Sekejap, bagi tegak sikit. Mana macam mana. Okey tak? Daya, boleh Daya bacakan? Boleh sini sikit
Okey, kepada selebriti MHI TV3. Saya buat alamat dengan stamp. Mari kita buka dalam. Saya baca. Silakan. Saya suka baca surat ni macam baca dia, surat cinta. Dia tulis Arab dah. Selamat Hari Raya. Oh tak, okey. Dengan ingatan tulus ikhlas, maaf zahir dan batin, Rahmah daripada Rahmah Nani Abdul Manan daripada Jalan Pemimpin Kampung Manjoy Baru. Oh, yang Manjoy. Ipoh Perak. Perak atas. Tunjuk sikit kat skrin. Ya, okey. Tunjuk sikit. Nampak tak? Terima kasih. Terima kasihlah banyak-banyak bagi kami kad raya. Ini adalah kad raya pertama kami di Malaysia hari ini. Jadi kalau ada kad raya lagi yang penonton nak bagi, silakanlah. Kalau boleh duit raya selit sikit pun okey juga. Bukan untuk kita, untuk anak-anak kita. Okey. Jadi kepada anda semua nak hantarkan kad raya masih lagi dibuka. Cepat-cepat dia dapatlah, kita akan bacakan nantilah. Okey. Seperti mana yang kita wawarkan tadi, ada seorang penyanyi ni yang dia punya tajuk lagunya Cemburu-Cemburu. Ya ke? Kan, tapi hati ni dia tak cemburu. Dia sentiasa senyum je dekat sana. Ya, datang daripada Senawang ni tau. Jauh datang. Jadi kita terus saja ingin bersama dengan Kak Zalifah Ibrahim. Silakan. Sudah kukatakan kalau sungguh sayang cinta padaku, usah kau cemburu. Peminatku berjuta, kawanku beribu, hingga tak terkata, janganlah cemburu. Kasihku jangan bimbang bila ku bermesra dengan kawanku, seiringan jalan bersama peminatku, itu hanya kenalan, jangan cemburu kasihku. Dan katakan dulu kalau sungguh sayang cinta padaku, usah kau cemburu. Peminatku berjuta, kawanku beribu, hingga tak terkata, janganlah cemburu. Kasihku jangan bimbang bila ku bermesra dengan kawanku, seiringan jalan bersama peminatku, itu hanya kenalan, jangan cemburu kasihku. Sudah kukatakan kalau sungguh sayang cinta padaku, usah kau cemburu. Peminatku berjuta, kawanku beribu, hingga tak terkata, janganlah cemburu. Kasihku jangan bimbang bila ku bermesra dengan kawanku, seiringan jalan bersama peminatku, itu hanya kenalan, jangan cemburu kasihku. Bersama peminatku, itu hanya kenalan, jangan cemburu kasihku. Berikan tepukan semua untuk Kak Zalifah Ibrahim. Jemput, Silakan, Kak. Wow, ini saya tak tahulah di bulan Ramadan, di pagi hari, suaranya terus gitu. Ni kalau orang cemburu terus rasa macam okey dah, tak apalah, saya tak cemburu. Rahsia orang lama. Okey, silakan. Sila. Terima kasih. Kenapa Kak Zalifah tepuk-tepuk pipi? Rasa
terkejut. Dah lama tak menyanyi ke Dah apa? lama. Bukan dah lama tak menyanyi. Dah lama tak keluar TV. Ya ke? Jadi rasa syok. Rasa blank. Tapi macam Nampak orang lawa lagi. Nampak orang handsome macam lagi. teringat balik tak waktu-waktu zaman-zaman kegemilangan dulu tahun 80-an menyanyi depan orang ramai semua. Ya, ingat. Tapi pakai kamera. walaupun dah lama, tapi walaupun kita masih lagi rasa gementar. Gugup kan. Ada gementar tu. Pasal bila tiap kali show tu kan selalu kita yang mula-mula bila salah kita jugalah. Tapi tadi perfect. Wah, tak ada salah langsung. Saya ingatkan dia macam mereka mainkan piring hitam. Ini pasal puasa awal kan, jadi kita rasa kering, tekak. Ya. Nak minum tak boleh. Betul lah. Sekali Kak Zarifah, bagaimana Ramadannya kali ni? Ramadan kali ni macam biasa jugalah, macam yang selalu-selalu. Kerja pun kita tetap juga kita buat macam yang biasa kita lakukan hari-hari. Tak ada banyak beza. Tinggal kalau dulu seorang, sekarang kita dah beranak, dah bercucu dan keluarga ramai. Jadi perbezaannya tu memang ketara lah. Kan? Tapi tetap jugalah kena raikan juga. Ya. Bercakap tentang ramai tu, penonton di rumah perlu tahu ni. Kami diberitahu kalau betul kan, kalau silap lah. 11 anak 9 cucu ataupun 9 anak 11 cucu. 9 anak. 11 anak, 9 cucu. 11 anak 9 cucu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi diorang memang sekarang ni anak diorang memang sikit-sikit, tapi kita dulu beranak terus. Kan? Rezeki tu sebenarnya. Saya selalu rasa orang yang anak ni orang yang sangat kaya. Betul. Rezeki anak kan. Alhamdulillah. Bila meriahnya waktu raya nanti. Memang. Yang penat pun kita jugalah. Faham? Tak adalah. Anak ramai semua anak mesti tolong kan. Okey. Ramai penonton MHR ini merindukan Kak Zarifah. Dan kali ini kita bawakan Kak Zarifah datang ke Malaysia hari ini. Ya, jadi mereka nak tahulah perkembangan Kak Zarifah. Masih lagi aktif ke ataupun duduk rumah ke, buat apa ke? Aktif, masih aktif. Kita tak boleh duduk diam. Ya. Kita tak boleh matikan diri. Kita kena cari idea apa yang kita harus buat untuk teruskan kehidupan. Kan? Kalau yang usia muda lain, bila dah meningkat berumur macam ni, cara yang berbeza, kita kena cari jalan macam mana untuk keluarkan diri daripada belenggu kehidupan kita. Kan? Kita, anak kita jaga juga, kan? Kita teruskan. Tapi aktiviti kita ni kita kena cari jalan macam mana nak teruskan, ya, pasal kita kadang rasa kebosanan tu ada. Kak Zarifah, saya tengok ni ada tanam pokok-pokok tu semua ni. Berkebun Ya, ni. banyak menghabiskan masa sekarang selain daripada jaga anak dan dengan keluarga. Kita membuat perniagaan dan juga ini mengikut anak yang sulung tu. Dia nak kata apa nak buat untuk mama ni. Dia fikir, patut kita dah fikir, kita ni dah berumur ni kan. Umur dah 60 ke atas ni, kita hanya mengharapkan apa lagi kan. Jadi sambil tu takkan kita nak tunggu mati. Kita kena fikir. Jadi mereka anak-anak tu semua cari akal. Jadi kita join diorang. Dia buat pertanian. Kalau kat Negeri Sembilan, kita bukan daripada Negeri Sembilan, tapi kita duduk di Negeri Sembilan dah tahun 20 lagi. Tahun 2020. Okey. Tahun 2000 rasa. 2000. Dah 24 tahun lah lebih kurang. Ya, lama dah jadi masuk Negeri Sembilan, tapi tak pandai-pandai. Saya baru nak tanya, dah boleh ke cakap negeri? Tak pandai. Boleh. Di Sobona lagi. Tapi kita cek jalan untuk mengisi keharian hari-hari kita kan, yang kita buat. Jadi kita bercucuk tanam. Sejak PKP ni macam-macam pekerjaan yang kita boleh buat kan. Jadi kita mulakan dengan menanam maman. Negeri Sembilan terkenal. Betul. Kan? Ya. Maman. Tapi orang banyak tak tahu. Tapi kita Tahu. tahu makan je. Bulan puasa ni itu orang cari tau. Orang cari jalan untuk tanam maman di Negeri Sembilan, di Lengging. Ya, kami punya tanah di sana, jadi kita buat ladang maman. Baik, okey. Kalau kan saya boleh tanya kepada Kak Zarifah lah. Satu kenangan manis waktu zaman aktif menyanyi waktu muda-muda dulu, antara kenangan yang paling Kak Zarifah ingat, apa agaknya? Kenangan masa kita menyanyi dulu, kita daripada muda kita menyanyi tahun 1970 tahun 70-an. Tak lahir lagi ke? Awak tak lahir lagi. Jadi kita mengikuti daripada RTM lah. RTM dong selalu buat pergi travel, pergi tours, ikut rombongan-rombongan.
pergi ke daerah-daerah yang kecil-kecil yang sekarang kita susah nak pergi kalau apa ni. Jadi kita dapat ikut. Jadi pengalaman-pengalaman kat situlah kita rasa seronok. Kita rasa seronok dapat mengetahui kehidupan masyarakat-masyarakat. Ya, kalau sekarang mudah diorang dengan naik kapal terbang. Kalau kita dulu ikut rasa penat jugalah. Pasal kita ikut travel jalan cara darat lah, ikut sungai lah. Macam-macam pengalaman yang kita tak dapat nak ikut sekarang. Saya tengok poster tadi tu. Ya Allah, siapa tengok pun jatuh cinta. Untuk umur berapa tahun dekat Zalifah? Umur 16 tahun. 16 tahun. Yang sayonara tadi dulu ke? Ya. Oh, sayonara. Ni umur berapa ni? Ini ni. Ini ayah gini. Oh, ni. Ini sayonara. Selepas bintang lepas menang kita start aktif. Okey. Ini peringkat permulaan kita hidup cara sendirilah kita belajar menyanyi sendiri, kita masuk pertandingan apa juga pertandingan saya masuk. Ya, Kak Zalifah pun ada juga berduet dulu kan dengan Ayaham Datuk M Sharif, Datuk M Kilau kan. Tu zaman-zaman dulu kegemilangan orang cakap lah kan. Ya, kalau itu ikut trend dulu lah kan. Kena ikut juga trend. Betul. Dekat Zalifah mungkin ada kami rasa ramai kat rumah tu macam mak-mak saya semua tu Zalifah betul kan? Mak ada yang tahu. Jadi mungkin ada lagu yang boleh nyanyikan untuk kami sikit selain dari lagu Cemburu, boleh tak? Boleh. Okay. Tapi banyakkan orang mengetahui lagu-lagu yang saya nyanyikan tu bila nak tiba Hari Raya. Okey. Lagu Hari Raya tu orang memang sentiasa putarkan. Alah, kita 3 minggu lagi nak raya. Sikitlah nak raya. Suasana raya tu dah terasa kan. Terasa dah. Lagu ni bila nyanyi diorang terkejut, ini ke dia penyanyi dia kan. Ingatkan besar rupanya kecil dan kembang. Tapi masih cantik lagi. Okey. Boleh nyanyikan sikit lagu dia Hari Raya. Berbaju merah jambu, berkain songket biru, dengan senyum ketawa pada pagi hari raya. Yang dekat rumah tu. Yang macam lagu ni. Lagu ni inilah penyanyinya. Ya, kami bawakan untuk anda. Jangan lupa raya ni kena dah tahu bila pasang lagu tu. Tahu tak siapa nyanyi? Zalifah Ibrahim lah. Tapi dulu bila musim nak raya je, saya akan rakamkan lagu. Saya banyak juga lagu Hari Raya. Ya. Tapi yang selalu diorang mainkan yang ini, yang lain-lain tu dengar-dengar sendiri je lah. Okey, kita nak Puan Zalifah untuk cakap sesuatu lah untuk peminat Kak Zalifah yang lama merindui Kak Zalifah. Apa titipan kata-kata daripada Kak? Silakan. Bukan orang saja merindui, saya juga merindui anda semua. Jadi ambil peluang peluang yang diberi ni, saya ingin sempena berbulan puasa, saya ingin mengucapkan selamat selamat menjalani ibadah puasa, dan juga dari dekat raya ni saya mohon ampun dan maaf kepada seluruh peminat-peminat saya. Tak tahulah berapa ramai yang ada yang tinggal. Jadi saya mohon ampun dan maaf zahir dan batin jika ada saya membuat kesilapan apa-apa ataupun terkasar bahasa. Baik, terima kasih. Itu dia Zalifah Ibrahim untuk semua yang merindui ataupun anak-anak muda yang baru macam mengenali. Suara emas di sebalik lagu raya begitu sedap tadi. Berbaju merah jambu. Boleh cek kat YouTube lepas ni. Semalam pun saya sempat dengar lagu tu je. Oh, yang ni punya dengan awak pun tak kenal kita. Tak lahir lagi dia. Kan? Tapi hari ni bertuah bersama dengan Kak Zalifah. Okey, terima kasih banyak Kak Zalifah. Sama. Selamat menjalani ibadah puasa yang berbaki dan saya pun nak ucapkan selamat raya lah. Awal-awal. Kisah orang Somban lah ya. InsyaAllah. Baliklah Seremban. Jangan lupa. Mesti. Baik, jadi kepada anda semua, sebentar lagi saya dengan Hafal ada lagi perkongsian. Siapa suka pergi bazar Ramadan? Kenapa saya tanya? Bukan kami nak pergi sekarang. Tapi kejap lagi kami kongsikan kenapa. Ya, betul. Dan kita juga nak kongsikan tentang alatan AED. Ini bantuan andai kata kalau kita melihat ada seseorang itu memerlukan bantuan kalau ada kena serangan jantung dan sebagainya. Okey, sekali lagi di MHI selepas ini. Okey, Malaysia hari ini kini kembali kita terus saja nak bercakap tentang kesihatan pada hari ini seperti biasa hari Selasa, dan kita nak menyentuh berkenaan dengan alatan AED yang biasanya kita lihat benda ni ada je dekat permis pusat penyebelah dan sebagainya. Dia ni macam dekatlah dengan fire extinguisher.
Fire extinguisher tu kalau masyarakat kita dah tahu dah kegunaannya untuk memadam kebakaran. Tapi AED ni mereka nampak tapi mereka tak tahu AED ni apa dia. Mungkin ada juga yang tengah menonton ni, AED? Sebab itulah kami bawakan dulu video kepada anda sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan pakar. Kita akan tunjuk demo sekali untuk semua. Betul. Jadi kita saksikan dulu video ini. Defibrillator luaran automatik atau AED ialah peranti perubatan mudah alih yang canggih serta mesra pengguna bagi membantu individu yang mengalami serangan jantung secara tiba-tiba, terutama di tempat awam. Alat elektronik ini berfungsi untuk memberitahu penyelamat keadaan ritma jantung mangsa yang tidak sedarkan diri dan berupaya memberikan renjatan elektrik apabila diperlukan. Berdasarkan laporan perangkaan sebab kematian Malaysia 2023, penyakit jantung iskemik kekal sebagai asbab kematian utama sejak lebih 2 dekad lalu, malah boleh berlaku pada bila-bila masa. Selain penggunaan AED, kaedah lazim yang digunakan bagi menyelamat mangsa jantung terhenti adalah melalui kaedah pemulihan pernafasan dan jantung atau CPR. Sewaktu menyandang jawatan sebagai Menteri Kesihatan pada tahun 2022, Khairy Jamaluddin pernah mengumumkan bahawa kerajaan mewajibkan pemasangan AED di semua fasiliti awam menjelang 2025. Sehingga hari ini, banyak pihak menyahut seruan kerajaan dan meletakkan peranti ini di lokasi tumpuan ramai. Tinjauan kru Malaysia hari ini di Johor Bahru, Johor mendapati peranti AED ditempatkan di pusat rekreasi sebagai langkah keselamatan. Meskipun kotaknya kecil, warnanya yang terang mudah untuk dilihat oleh orang awam sekiranya diperlukan ketika kecemasan. Pengguna perlu memecahkan kaca bagi mendapatkan kunci sebelum membuka pintu untuk mengambil alat tersebut. Namun ketiadaan memo atau manual tentang cara penggunaan peranti boleh menyebabkan kekeliruan atau kesukaran kepada pengguna. Peranti yang sama turut ditempatkan di perpustakaan awam berhampiran dengan kaunter pertanyaan supaya mudah untuk dilihat oleh orang awam. Di sini maklumatnya lebih lengkap dengan manual penggunaan dan diletakkan di dalam cermin kaca. AED juga turut ditempatkan di kebanyakan pusat beli belah di bandaraya, antaranya Bukit Jalil. Boleh ditemui di kawasan kebanyakan pejalan kaki atau berhadapan lift, saiznya yang lebih besar memudahkan orang awam untuk mencari peranti ini sewaktu kecemasan. Konklusinya, AED mula mendapat perhatian pelbagai pihak untuk ditempatkan di lokasi tumpuan awam sebagai persediaan ketika kecemasan. Namun menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, tahap kesedaran masyarakat untuk menggunakan peralatan AED masih perlu dipertingkatkan. Ilmu dan kemahiran menggunakan AED dengan teknik yang betul dan berkesan mampu mengurangkan risiko kematian dan menyelamatkan mangsa yang mengalami masalah jantung terhenti. Jadi macam mana untuk yang sedang menonton ni, adakah anda seperti saya yang saya sebenarnya tak berapa sedar kewujudan mesin AED tu. Jadi memang betul katanya memang kena mempertingkatkan bagaimana cara menggunakan. Tapi sebelum tahu cara menggunakan, pertama sekali kesedaran untuk sedar bahawa mesin AED tu ada sebenarnya di banyak tempat. Itulah, mesin alatan AED tu ada je. Cuma kita je tak perasan. Tapi apabila mereka dah melihat ni, mereka dah tahu dah macam tercari keamanan AED tu. Tapi kalau kita guna atau bukan guna, tapi kalau kita nampak, kita tengok, tapi kalau kita tak tahu nak guna, tak guna juga. Betul tu. Kan? Jadi sebab tu hari ini kita memang bawa istimewa untuk anda dan untuk kami juga untuk belajar lebih sebenarnya tentang alatan AED ni. Kita bersama dengan Dr. Syarul Nizam Ahmad Zamzali, pakar perunding kecemasan dan Ketua Perkhidmatan Kecemasan KPJ Ampang Puteri. Selamat datang, Doktor. Terima kasih Fat, terima kasih. Sama-sama. Okay. Lepas ni pergi mana-mana akan kita carilah AED ni. Betul. Walaupun belum ada lagi orang yang terkena serangan dan sebagainya. Tapi persediaan awal pentinglah. Okey, sebagai permulaan mungkin Doktor boleh kongsikanlah tentang kepentingan AED ni dalam masyarakat kita. Okey, terima kasih Fat. Tadi macam kita bincang tadi kan, kebanyakan orang tak perasan kan. Dia biasanya yang kita tengok adalah kita cakap ni, the eyes does not see what the mind doesn't know. Okey. Pasal kita tak, benda tu ada tapi kita tak nampak. Sebenarnya benda tu ada. Okey, jadi dengan harapannya bila kita dah kongsikan ni, dia akan lebih jelas lah. AED ni sebenarnya satu mesin yang dia boleh menganalisa jantung dan juga memberikan elektrik
Sebenarnya itu AED. Kadang-kadang kalau kita tengok dalam cerita ataupun kita pergi ke hospital kan, yang kita nampak ada orang pakai 2 pedal, macam katakan setrika tu kan, yang letak kat jantung renjatan tu, itu adalah defibrillator. Yang besar. So di hospital, mesin yang itu dia ada, kita doktor sendiri kena analisakan jantung punya rentak, tengok dia punya graf apa semua, dia punya skrin tu, dan pastikan berapa kita nak bagi dos. Baru kita gunakan benda tu. AED adalah mesin yang kita panggil automated external defibrillator, di mana mesin ni sendiri dia boleh analisa rentak jantung tu, heart rhythm, dan juga dia boleh bantu kita untuk memberi elektrik tu. Dia lebih mudah. Dia sebenarnya adalah versi yang lebih mudah untuk... Dia automatik lah. Tak payah kita nak laras berapa, nak letak current. Kita tak laraskan current, tetapi ada beberapa step yang kita kena buat. Nanti kita akan kongsikan masa demo tu lah. Tetapi cumanya AED ni sebenarnya dia adalah untuk orang awam. Sebab tu dia letakkan, bila kita lihat dalam gambar semua, dia letakkan di tempat-tempat awam, kerana AED ni sebenarnya walaupun dia adalah satu mesin yang sophisticated, mesin yang canggih, tetapi sebenarnya dia sangat mudah untuk digunakan. Baik. Dia sangat mudah digunakan. Cuma kita yang tak tahu. Jadi emergency yang bagaimana kita boleh gunakan, doktor? Macam tadi bila kita cerita tadi, dalam apabila jantung terhenti, kita panggil cardiac arrest. Apabila jantung terhenti dan jantung ni berfungsi untuk mengempam darah ke otak. Jadi dalam masa 3 ke 5 minit, kerosakan otak dah bermula. Kalau jantung dah berhenti. Isunya, apabila setiap minit, dalam masa 3 minit pertama ni, setiap minit kita akan, kita punya rate of survival ataupun peratusan untuk kembali sembuh adalah lebih kurang 7% jatuh setiap minit. 3 minit pertama. Dalam masa 3 minit pertama. Selepas itu, dalam 3 minit selepas itu, terus 10% setiap minit. So bayangkan setiap minit 10%, 10%, 10% jatuh. Di sini yang nampaknya kita, apa yang penting dekat situ adalah masa. Masa sangat penting, di mana kita kena bagi dia ni cepat-cepat. Bagi bantuan menggunakan AED ni cepat-cepat. Jadi maknanya dekat sini CPR dan juga alatan AED ni harus bergerak seiring lah. Kan? Kalau tak ada AED tu, CPR tu mungkin boleh membantu jugalah. Tapi kalau ada AED ni lebih lagi lah membantu mangsa. Kerana Fad, dia CPR ni membantu untuk as a bridge, hanya sebagai jembatan untuk nak mengempam darah. Tetapi AED ni dia membetulkan rentak jantung tu sendiri. Baik, okey. Jadi sekarang ni rasanya semua lebih faham kan? Tapi nak lagi faham apa kata, doktor? Jom kita demo dulu. Kita demo Loni kat sana. Macam mana agaknya? Okey. Afak pertama kali ke, Afak? Pertama kali. Sama ke? Kita mungkin boleh perasan AED ni dekat mana-mana premis. Sebab apa? Kita tengok ada lambang hati, lepas tu current. Itu adalah AED. Kita lihat kat sini, kita ada apa nama? Mangsa separuh ni. Okey, bersedia semua yang menonton ni? Kita tengok. Okey, doktor mungkin boleh apa? Saya akan go through lah. Go through satu-satu. Pertama sekali, tadi tanya kenapa, masa bila kita nak gunakan AED. Pertama sekali, kita tak guna AED untuk orang yang pingsan atau orang yang sedar. Kita hanya gunakan AED ni apabila orang tu tiada pernafasan atau tiada nadi. Okey. Kalau nadi sikit-sikit tak boleh juga. Kalau kita rasa nadi tak ada, kita tak buat CPR ni pada orang yang masih bernafas. Betul. Itu dia punya prinsip. Sebab apa? Pengsan tak semestinya kita kena buat CPR. Okey, yang pertama, pastikan dalam kecemasan, kita kena pastikan kawasan itu selamat dulu. Sebab apa? Kalau kita nak bantu orang, kita jangan di tempat yang boleh membahayakan mangsa atau membahayakan kita sendiri. So pertama sekali kita pastikan kawasan ni clear. Okey, yang kedua, kalau kita pasang AED ni, AED ni dia akan bercakap. Dia akan bagi prompt. Press the child button. Dia macam boleh tukar bahasa Melayu. Ada macam-macam jenis. Ada yang bahasa Melayu dan ada yang bahasa Inggeris dan ada yang macam ni. Dia kata remove pad dan buka. Dan kalau dalam AED saya tunjuk ni sekejap dekat kamera, kalau boleh tengok, dia akan ajar di mana nak letak. Lekat kat mana? Ni. Okey. Macam ni. Okey, tunjuk kat kamera. Kamera. Okey, di sini jadi kita lekatkan di tempat yang disuruh. Ikut gambar ni. Ikut gambar. Kalau di sini, okey, tengok lagi kamera ni. Okey. Dia akan letak di belah kiri. Okey.
Okey, so ikut aja. Ikut belah kiri, bahagian bawah. Bahagian bawah pula. So Tadi ikut. saya dengar dia ada cakap, doktor, kalau kanak-kanak tekan button kanak-kanak. Ya, ini bergantung pada jenis. Kalau kanak-kanak dia akan ubahkan dia punya nilai lah. Baik. Okey. Okey, dah lekatkan. Kita dia kata press firmly. Okey, dah. Okey. Jangan sentuh lah. Dia tengah nak baca. Okey. Do not touch the patient. Okay. Analyzing heart rhythm. Right. Baiklah. Advise. Okey. Sekarang ni bila dia dah analyse, dia kata dia nak bagi elektrik. So, apabila kita nak bagi elektrik, Kamaru boleh tolong ni. Dia akan Shock button. dia akan ada bunyi dan akan ada butang menyala. Press the shock button. Butang warna apa tu? Kalau kita Warna merah. biasanya Boleh saya kita tunjukkan adil sikit. Tunjuk sikit dulu. Tunjuk sikit. Okey. Okey, pegang kat mana? Okey. Press the shock Nampak tak? button. Sini. nampak, Tunjuk sikit. Okey. So, Press the Kalau dah shock bunyi tu, button now. dan press the shock button. Kalau kita press, warna merah. masa Do not itulah touch the patient. elektrik dah masuk. Analyzing heart rhythm. Jangan sentuh. Jangan Masa. sentuh waktu kita nak bagi Do dan not masa touch kita the nak patient. analyse tadi. Analyzing heart rhythm. Itu okey, kita boleh tutup Shock sekejap advised. Dia sekali Dia akan je. cakap dia akan detect dan dia akan analyse apabila perlu. Dia akan jadi ini yang bagus mesin ni adalah macam tadi kita tengok orang tu tak sedarkan diri, dia tak bernafas ataupun tak ada respon. Kita dah pegang dia tak ada nadi dan dia tak memberikan apa-apa tindak balas. Kita akan minta AED ni. Maksudnya kalau di tempat awam lah, kita minta tolong bawakan AED. Tetapi kita kena ingat apabila dia dah tak ada respon dan tiada pernafasan, kita kena buat CPR. So macam Fat cakap tadi, CPR dan AED ni bergerak sekali. Betul. Apabila sementara kita dah buat CPR dan AED sampai kita akan pasangkan AED ni. AED ni akan tahu sama ada pesakit ni perlukan renjatan ataupun tidak. Sebab dalam cerita yang kita tengok line lurus tu kalau di hospital kita tak bagi elektrik. Itu cerita mitos lah. Di mana tempat flat line, asystole kita panggil, bila flat line tu ini kena bagi elektrik. Dan banyak kali di hospital ni orang tanya dengan saya, waris tanya, nampak flat line kenapa tak bagi elektrik dekat pesakit? Itu sebenarnya salah. Apabila flat line dia adalah CPR. Okey. Jadi AED ni dia akan detect dia ni apakah jenis rentak yang jantung ni keluarkan. Dan kalau rentak tu perlu bagi elektrik, baru dia akan bagi prompt tadi. Dekat mesin AED ni tak ada tunjuk graf line apa semua. Ada jenis yang tunjuk, ada jenis yang tunjuk. Dia bergantung pada jenis tadi. Banyak jenis. Jadi maksud saya adalah untuk kita sendiri, kita kena tahu jenis apa di tempat kita. So jadi yang saya bawa ni satu jenis. Yang jenis ni tak ada graf, tetapi dia ada pilihan untuk orang dewasa dan untuk kanak-kanak. Ada setengah ada graf, ada setengah tak ada graf. Itu macam-macam jenis yang ada. Okey, tapi penekanan yang saya dengar tadi diberitahu oleh doktor, kita hanya akan gunakan mesin AED ni untuk mereka yang kita nampak tidak bernafas. Maksudnya kita nampak dia macam tak sedar macam tu kan? Maksudnya AED ni dilakukan di dalam proses CPR. Di dalam proses CPR. Okey. Jadi waktu kita nak buat CPR, kita perlu ada AED sekali. Okey, jadi apabila mesin AED ni dah lekatkan dengan anggota badan ini, CPR tu dah tak perlu lagi lah. Dia perlu lagi. Lagi perlu. Kerana AED ni apa fungsi dia hanyalah membetulkan rentak jantung. Tetapi CPR ni membantu membekalkan darah ke otak dan ke organ-organ lain lah. Maksudnya dia bukanlah pilihan kalau nak buat AED tak payah buat CPR. Buat CPR tak payah buat AED. Maksudnya sama-sama. Kena sama-sama. Okey, faham. Jadi walaupun ada di kedai-kedai di pusat belah semua tu, ada AED tetapi kalau kita tak tahu guna, fungsi dia tak berapa ni sangatlah. Tak berapa optimal lah. Okey, doktor, saya nak tanya berapa persen yang mungkin kita boleh menyelamatkan nyawa seseorang anda kata kalau kita ni menggunakan mesin AED. Okey, ada satu kajian mengatakan, saya tutup kejap kalau nak cakap okey, boleh. Kalau dia cakap. Kita nak bagi dia orang dengar. Nak dengar. Okey. Kejap nak bagi dengar dulu. Bagi dia dengar. Apa ni boleh doktor jawab? Press the child button. Contoh saya tekan child button dia. Child patient. Ni child Okey. Apply pads to child's back and chest as shown in the pictures. Okey. So ikut gambar lain pula. Ikut gambar lain pula. Pads to child's back and chest as shown in the pictures. Maksud apa-apa pun kita ikut gambar. Ikut Press prom dan pads ikut gambar. firmly on skin. Okey, letakkan secara firm lah. Apply pads to child's back and chest as shown in the pictures. Okey, mengikut gambar yang diletakkan ya. Apply pads to child's back and chest as shown in the pictures. So kiranya macam dia akan ikut apa dia Press pads firmly on skin.
skin. Dia akan ikut tak doktor? Kalau kita tak buat lagi, adakah dia tak akan jalan seterusnya? Dia akan detect. Dia akan detect. Macam jenis tu dia selagi kita tak buka dan letak dia tak sense kita dah buka, dia tak bergerak. Dia tak move on. Jadi bila dia suruh press button yang menyala tu, kena tekan. baru kita tekan. Dia tak akan bagi sendirilah. Baik. Berapa kali doktor nak tekan? Ini bergantung pada patient tu sendiri. Kalau dia masih tak bernyawa, kita akan tekan lagi? Dia akan detect. Dia akan detect. Maknanya dia kata kena Press buat lagi. lagi. Kita pun buat CPR, lepas tu dia kata stop. Dia nak analyse. Dia akan ajar. Dan kalau kita teruskan lagi, sebenarnya, sorry ya, Okey. sampai kita cakap, kita kata sebab dia akan ada ajar berapa laju kita nak tekan. Kita panggil metronom yang teng, teng, teng. Ikut. Jadi ikut je lah rentak dia. Ikut rentak tu. So dia akan ajar. Jadi masalah dalam CPR kadang-kadang orang tekan terlampau perlahan ataupun terlampau bukan perlahan apa? Speed tu. Kelajuan dia tu kan. Okey. Jadi tadi ada satu kajian mengatakan lebih kurang 40%. 40% kalau orang itu tak tahu. Maknanya kan kajian tu mengatakan yang 40 orang yang diselamatkan tu ramai daripadanya bukan penyelamat tu tak tahu pun nak guna. Ya, betul. Maksudnya betul. dia sangat mudah tetapi dia boleh membantu. Betul. Maksudnya simple minimal training tetapi kena ada training sikit. Okey, saya tertanya juga di waktu kita tampal kita dah ikut apa yang disuruh. Dalam masa yang sama, adakah kita boleh pegang badan mangsa dan buat CPR? Dia akan bagi tahu. Dia juga bagi tahu. Dia akan cakap stop CPR. Then kita stop. Kalau dia kata dia dah detect, dia kata analyzing heart rhythm, do not touch the patient. Kita pun jangan touch. Dia akan cakap shock advice. Bergantunglah bahasa shock advice. Dia akan menyalakan. Kalau dia kata no shock advice, continue CPR, kita buat lagi. Ikut je lah arahan kita ikut je arahan dia. Saya rasa saya tambah satu lagi tips untuk semua. Waktu nak buat tu, tepi tu jangan bising lah. Sebab kau tak dengar apa arahan ni. Betul kan? Dan dia biasa kalau saya nak share sikit untuk respon kecemasan ni, satu jangan bising, kedua kalau boleh jangan ambil gambar sangat, jangan video satu sangat. lagi persoalan saya. Ini kita sebagai manusia yang normal biasa kita boleh dengar komand. Ada kata kalau ada mengalami masalah pendengaran. Macam mana? Okey, dia ada beberapa jenis. Kita panggil benda ni walaupun dia AED ataupun Automated External Defibrillator, dia sebenarnya adalah PAD, Public Access Defibrillator. Maknanya untuk public. Ada setengah jenis yang memang untuk orang yang masalah pendengaran, di mana dia ada gambar, ataupun ada lampu, dia ada visual prompt. Maksudnya mungkin lampu menyala. So itu pun maknanya bergantung pada jenis. Jadi katakan kalau di kawasan ni, contoh mungkin di sekolah kanak-kanak pekak ke apa, mungkin kita ambil jenis yang sesuai. Dia macam-macam jenis. Okey. Dan sebenarnya kata kita ada soalan ni. Kita ada soalan dekat Facebook. Kita ada soalan di Facebook sebab rasa memang sangat menarik perkongsian kita hari ini. Kami pun banyak soalan. Jadi kami bacakan mungkin daripada Dolah Koputra. Doktor, dengan erti kata yang lain, kata-kata mudah, AED akan menghentikan rentak jantung yang berkecamuk untuk kembali kepada rentak normal. Mohon pencerahan. Pencerahannya ya, kerana apa yang AED berikan adalah satu tenaga elektrik yang sangat tinggi sampai jantung tu berhenti. Maknanya kadang-kadang apabila orang ni tiada nadi, bukan jantung dia tidak berfungsi, tetapi jantung dia tidak berfungsi dengan sekata. Jadi dia berkecamuk. Kita untuk mengepam dia kena pam macam tu. Sekata. Tetapi apabila dia berkecamuk, kita panggil fibrillation, dia tak boleh pam. Dia dah menggeletar. Jadi bila menggeletar ni dia tak boleh pam, tak ada nadi. Kita pasang AED, dia detect ini adalah menggeletar atau fibrillation, dia akan keluarkan elektrik ni akan mematikan atau menghentikan semua rentak yang berkecamuk ni kosong, dengan harapan dia restart balik, dia akan jadi normal. So itu jawapannya. Wow, okey. Banyak saya rasa perkongsian yang kita dapat daripada ini, dan terima kasih juga atas soalan yang cukup baik tadi tu. Jadi doktor, terima kasih banyak Dr. Syarul dan Encik Kamarul sudi kongsi dengan kami tentang alat AED, cara memakainya dan juga demokan kepada kami semua. Betul. Sebenarnya kita dah tahulah cara penggunaan mesin AED yang betul, dan saya juga nak nasihatkan juga kepada pemilik permis yang mungkin belum lagi ada alatan ni, letakkanlah di permis anda di tempat-tempat tumpuan ramai, dan kalau boleh itu kita kena tengok keadaan mesin ini diselenggara atau tidak. Kita takut nanti dah tamat tempoh, telefon kecemasan, tak boleh pakai juga, tak ada bateri. Okey, jadi terima kasih doktor dan juga Encik Kamarul, dan kita nak berhenti berehat. Dan lepas ni yang macam awak cakap tu, kita nak
terjah Bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Doktor dia pergi Bazar Ramadan tak? Hari ni tak boleh, pagi ni belum lagi. Pagi pun tak buka lagi. Tak apa, kita akan tengok selepas ini. Kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan kami. Ya. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Ya. Saya rasa kan tadi perkongsian kita kan pasal AED itu cukup menarik. Betul. Lepas tu kita ada cerita pasal Bazar Ramadan. Terus saya fikir Bazar Ramadan ni ramai orang. Kalau ada apa-apa berlaku saya terus tak apa. Kecemasan pun kita ada ilmu untuk kita aplikasikan kan. Walaupun mesin AED tu tak ada dekat Bazar Ramadan tapi ilmu untuk CPR tu penting untuk kita tahulah kalau berlaku sebarang kecemasan. Betul. Lepas tu nak cerita sikit ni, nak tunjuk kepada anda semua. Kami sebenarnya ada Bazar Amal Ramadan MHI dengan kerjasama dengan JWP. Jadi hari tu katanya kita punya host-host ada ke Putrajaya. Saya salah seorangnya. Awaklah cerita. Okey. Banyaklah yang kita tolong peniaga dekat sana. Dalam masa sama juga kita menyumbang kepada mereka yang memerlukan. Jadi untuk anda memahami tentang perkara ini, jomlah sama-sama kita saksikan VT ini. Dengan ceritanya yang tu ni kejap kita tengok ni dekat Putrajaya. Next coming awak pula. Saya. Jom jumpa saya. Bukan saya je, ada juga rakan-rakan selebriti yang lain. Nampak tu kita ada poster dekat situ. Di mana? Di Bazar Wangsa Maju ya. Jangan datang pukul 12.30 hari tapi datanglah pukul 4.30 petang. Kami ada di sana untuk Bazar Amal Ramadan. Jadi sekarang ni kami nak tunjukkan kepada anda video yang Afat bersama dengan rakan-rakan lain pergi di Bazar Ramadan Putrajaya. Ya, jom kita saksikan. Kuih lapis ada, Seri Muka ada, Putri Ayu ada. Oh, Tijala ada. Aku ada. Abang ada. Lemseng. Ini dah dekat-dekat dengan berbuka ni. Jadi mak aku nak borong semua. Misi kita nak licenkan kuih kat sini, Mak. Jumpa. Hello. TV host favorite saya. Viral apa viral? Dia ni. Ini pasangan viral. Bukan. Bahaya kat sini kita nak cek kedai. Betul? Betul. Kita nak cek kedai. Okey, cerita dia kita ada jual amal bazar. Dia orang kata dia pergi bazar lain. Tak. Tak. Bazar sama Sini punya. lah, betul Kita tadi. kena cari dia punya nombor booth dia tu, gerai tu 29 dengan 30. Dah cari. Kat mana? Nak tahu kat mana? Kat mana? Sini. Oh, dah ada 5. Sini je. Jom. Okey. Kat sini sebenarnya kita kena buat jualan amal. Sebab apa? Daripada hasil kutipan ni, kita akan salurkan kepada asnaf yang memerlukan. Alhamdulillah. Jadi harganya sedikit berbeza sebab apa? Kita nak naikkan sumbangan kepada mereka yang memerlukan juga. Anda semua jom saksikan kita berempat ni cuba untuk mendapatkan dana yang paling banyak sekali khas untuk mereka. Alright, so tadi. Tapi dengan kita macam gini sebab kita ada 2 gerai betul? Okey. 29 dengan 30. Takkan 44 nak buat 4 Anim gerai. dengan Sofia awesome. Osum Untuk dia. Kita bagi. Atau bagi. Untuk rebut kita. Pilih gerai. Apa ni? Gerai nombor berapa? Berapa? Saya Nombor 29 dengan 30. Tak payah macam ni. Makan masa. Mereka dah sepadan. Tengok, warna baju pun dah pair. Nak jual apa? Jual air Okey, kita jual air di walang-walang. Warna Bandung. Warna oren. Let's go. Ini air Katira. So, guys, jom kita tengok. Kita nak berniaga, kita jual kuih dan juga jual air balang. Let's go. Ya. Tengoklah Nem ke saya ke Sofia ke Aziz yang pandai menjual. Nak bagi ramai orang datang senang. Anim buat macam mana? Anim bawa dekat dalam raga ni. Raga merah mesti raga ni belakang. Satu RM5. Nak kalifat boleh. Kalifat ada satu je. Okey, boleh. Nak QR boleh. Nak QR boleh. Barai. Yang kali ni memang kita dapat merasakan dia punya struggle lah peniaga-peniaga ni. Bayangkan kami bawa raga, kami jual direct one to one kepada pengunjung-pengunjung dekat sini. Kita buat macam tu baru ada sale. Bila kita panggil tak ramai yang ada. Satu mungkin crowd tak berapa ramai sangat, belum ramai lagi. Kita ada daripada pukul 4 sampai pukul 5, sekarang hampir pukul 5. Satu experience, satu pengalaman yang baik. Tekak pun rasa macam dah kering-kering ni kan. Nak minum air pun dah tak boleh. Tapi tak apalah Kita sama-sama insya-Allah kita harapkan sumbangan ni dapat beri makna lah kepada mereka yang memerlukan insya-Allah. Okay, semualah harga kuih ni hari ni adalah RM5 satu price bekas ni. Saya tolong Sofia angkat. Jadi Sofia akan menjual. Betul. Kuih-kuih kita ni. Kita akan jual RM5. Dan RM2 tu akan disalurkan kepada anak-anak asnaf. Ya Allah, lama lagi.
Okey, sebab kita tahu kan sedia maklum yang Bazar Ramadan di Putrajaya ni sangat-sangat besar, sangat berliku-liku. Jadi bila kita berada di kedai itu sahaja dan mengharapkan pelanggan datang, kebanyakannya susah nak datang sebab banyak option, banyak variasi dan sebagainya. Jadi kita sebab nak melariskan lagi, kita terus turun ke padang. Maksudnya dengan liku-liku, dengan setiap jalur laluan tu kita ada untuk cuba melariskan. Tak mudah. Bukan semua orang sudi membeli. Dan kita faham benda tu sebab masing-masing ada bajet tersendiri, seumpamanya. Jadi itulah dia. Kita kena berjalan, kita kena menegur mereka, kita kena menyantuni semualah. Alhamdulillah Kak, berada rezeki. Terima kasih. MHM juga terima kasih kepada Kak. Yang berapa? InsyaAllah mungkin akan nak borong semua. Berapa yang ada semua kami. Borong semua? Ya, semua borong. Bijak akak ni mangku ke ni? Ya, mangku. Jadi mangku nak borong semua? Borong semua. Serius tadi? Serius. Alhamdulillah, syukur. Berapa yang ada kita borong. Okey, kejap. Saya kira boleh? Saya kira. Letak sini dulu boleh? Alhamdulillah. Ui, tak salah alamat lah ya. Saya pilih kedai mangku ni. Saya sangat, kata orang tu apa, bila kita ni panas, penat dan sebagainya, benda tu macam berbalas balik apabila ramai di antara mereka, pujuk-pujuk yang ada kat sini, mereka bagi respon. Respon tu macam mana? Mereka macam berminat untuk membeli hasil jualan yang kita jual tu. Kan mak dah pesan beli kuih kat sini. Kau pergi kedai lain buat apa? Datang sini. Tak dengar cakap Tak dengar cakap mak. Macam ubik nanti kau ni. Betul. Tambah stok. Alhamdulillah. Kau bayar lu dapat lah. Lagi tegas weh. Roti jalan ambil. Abang, ni kuih apa? Anda yang berada di Bazar Presin 3 Putrajaya. Happynya tak terkira. Duit pertama yang dapat tu RM5 je. Tapi dia punya feel tu RM5 yang pertama ni lah orang kata pembuka rezeki kita untuk dapat banyak lagi customer selepas ini. Dan Alhamdulillah lepas first customer tu beratus lagi sampai. Beratus lagi orang yang datang dan semua orang yang datang tu bila kita bagi tahu kita ada ekstra sikit hari ni untuk kita bagi sumbangan kepada asnaf, dia orang tak ada masalah. Sebab apa? Ni bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni lah bulan di mana kita nak bersedekah. Ada peluang untuk bersedekah, ambil peluang tu. Jadi hari ni peluangnya adalah dengan beli air, dengan beli kuih. Semua join. Tapi dia punya happy tu alhamdulillah tak ada kata. Best kan? Best niaga. Okey, esok kita niaga lagi. Esok jom. Sekarang ini di Bazar Presin 3 kita bersama dengan YB Menteri Dr. Zaliha Mustafa, Menteri dari Jabatan Perdana Menteri yang mana kita hari ini cukup bertuah bersama-sama dengan beliau. YB, kita nak tanya sikit alang-alang bersama dengan kami kan di cuaca yang sebegini. Terima kasih YB ya. YB, kita nak tahu tentang inisiatif JWP dalam membantu asnaf, terutama sekali yang kita katakan usahawan puji ini. Bagaimana mungkin YB nak kongsikan? Baik. Sebenarnya usahawan puji ini adalah sebenarnya daripada inisiatif puji, adalah satu program yang kita jadikan signature program dalam JWP ataupun Jabatan Wilayah Persekutuan ya. Jadi apa yang kita lakukan ialah kita membenarkan dia ada dua jenis peniaga di sini. Yang pertama ialah peniaga yang dah sedia ada dengan produk mereka lah, maksudnya dah ada brand Tapi ada satu lagi ialah peniaga yang baru nak berjinak berniaga. Baik, sebenarnya projek TV ini adalah bertujuan untuk kita menggalakkan orang ramai untuk tidak menggunakan plastik ataupun polystyrene yang biasa digunakanlah kalau untuk membeli makanan atau barangan. Jadi kenapa? Because kita tahu daripada plastik dan polystyrene ini dia memberikan kesan yang tidak baik terhadap diri, iaitu kesihatan dan juga alam sekitar. Okey, Malaysia Hari ini kini kembali. Terima kasihlah kepada anda semua yang masih lagi tengok Malaysia Hari ini. Banyak pengisian-pengisian, perkongsian yang telah pun kami bawakan sepanjang 1 jam kami bersiaran. Ya, dan tadi kan kami ada kongsikan tentang host MHI pergi Bazar Ramadan Putrajaya. Sekali lagi saya nak ajak semua orang, jomlah jumpa kami di Bazar Ramadan di Wangsa Maju hari Jumaat ni. Afan tak ada? Saya tak ada. Saya ada. Saya, Fetri Yahya. Siapa lagi? Ada 2 orang lagi tadi. Nazruddin Rahman pun ada. Jadi Arina Hazrina. Betul ya?
ada kami berempat dan kami pun memang akan berniaga habis-habisan lah. Pakai baju ni ke? Baju ni tidak mungkin saya akan pakai kerana faktor cuaca. Ingat, faktor cuaca panas ni, pilihan baju pun penting. Carilah yang nipis-nipis asalkan terus menutup aurat. Okey, bercakap tentang tutup aurat, kita juga nak nasihatkan anda semua kalau pergi ke Bazar Ramadan tu kena tutup aurat jugalah. Khususnya wanita-wanita tu pakailah baju lulus sikit. Aurat mata tu jaga. Okey, kita nak wawancara apa ni? Ni nak bagi tahu tentang kempen Rara. Macam dulu-dulu menampilkan rancangan-rancangan menarik sepanjang Ramadan ini di TV3 dan juga tonton. Boleh belajar memasak dengan apa nak masak ni. Belajar ilmu agama bersama halakah dan banyak lagi. Jadi TV3 sentiasa bersamamu. Muka Afad dah 2 kali tadi saya nampak. Alah, muka Dayang ada. Okey, jadi jangan lupa untuk anda semua nak dapatkan resipi-resipi menarik. Tak tahu nak masak apa, lihatlah program menarik bersempena dengan Ramadan Raya ataupun Rara. Ya, betul. Ingat paling penting sembang sahur tu. Sebab Afad dengan saya ada. Esok setiap Rabu dan Khamis. Nak bagi tahu juga ni, esok topik kita menarik. Sebab selalunya orang hilang sabar bila dalam kereta. Ini saya perasan orang Malaysia. Benda lain boleh sabar. Dalam kereta, astagfirullahalazim. Jadi esok topiknya ada tentang kesesakan lalu lintas di bulan Ramadan. Betul. Ini pre jam lah orang cakap sebelum kita nak pergi ke raya nanti kan. Okey, apa-apa kita dah pun sampai ke hujungnya dia. Jadi kita harapkan AED tu anda dah tahu dah bagaimana cara penggunaannya dan kita kena belajar 2 lah benda. Satu CPR, satu mesin AED. Ya, betul. Terima kasih Afad. Ingatkan balik dan kepada anda, kita jumpa lagi pada esok hari. Ingat sesak lalu lintas. Sabar bulan puasa banyak-banyak. Okey, sampai di sini saja. Saya Fazli Fuad. Saya Daya Bakar. Assalamualaikum semua. Okey, bye-bye.